Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Talib Husin dalam 60 minit malam ini. Mulai semalam 4 Mei, semua sektor di bawah Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi KPPK telah dibenarkan beroperasi 100% di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ianya termasuklah daripada sektor kelapa sawit, getah, koko dan juga kenaf. Dan dari tahap peladangan, penghilangan hinggalah ke jual beli dagangan. Jadi kita nak tahu sejauh manakah kesan PKP ini kepada sektor perusahaan peladangan dan komoditi. Apakah langkah pantas kementerian dalam merancakkan kembali harga komoditi seperti minyak sawit, getah yang merudum akibat COVID-19. Dan apakah sebenarnya sektor ini perlu menjadi pilihan utama golongan belia? Semua ini akan dijawab oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPPK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Syukur. Jadi kita pun dah faham COVID-19 ni kesan dia memang seluruh dunia dan Malaysia tidak terlepas dan perusahaan perdagangan juga tidak terlepas. Jadi kalau kita melihat daripada situasi hari ini, apakah impak terbesar YB COVID-19 kepada kementerian dan mereka-mereka yang di bawah takluk kementerian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada TV Hijrah yang jemput saya. Alhamdulillah, sama-sama pada hari ini dulu saya dah selalu datang ke sini untuk promo bisnes, sekarang datang sebagai menteri. Alhamdulillah, syukur. Bila kita bincang tentang PKP dan sekarang PKPB dan di soal tentang impak terhadap kementerian ataupun industri di bawah kementerian, memanglah kesannya saya yakin semua orang faham bahawa kita berhadapan dengan masalah ekonomi. Itu realitilah. Sebab itulah kita bergerak kepada fasa keempat PKP ini kepada B tadi, iaitu membuka sektor-sektor ekonomi. Tetapi yang perlu kita tahu ialah sektor komoditi, peladangan dan komoditi memang daripada awal lagi diberikan kelonggaran oleh kerajaan untuk beroperasi. Daripada awal PKP 1 lagi sampailah 2 dan 3 kita dibenarkan beroperasi, cuma pada kadarnya. Kadar macam mana? Yang dibenarkan ialah pertama sektor getah, kedua sektor sawit, ketiga kayu-kayan dan keempat ada sikit berkaitan dengan koko. Itu 4 sektor yang dibenarkan. Tetapi pada kapasiti 50% sahaja penggunaan tenaga kerja. 50% saja? Ya, itu pada 3 fasa pertama lah. Tetapi bila masuk PKPB, maka kita dibenarkan sampai peringkat 100% tenaga kerja yang kita boleh guna. Tetapi walaupun begitu, oleh kerana COVID ini berlaku bukannya di Malaysia, berlaku di luar negara juga. Dan kita punya sawit sebagai contoh, kita punya ekspor kita besar ke luar negara, menjangkau hampir 20 juta tan. Dan kesan kita tengok ialah negara-negara yang biasa merupakan negara yang besar mengimport daripada kita seperti China, India, mereka sangat terkesan kerana berlaku di peringkat mereka juga PKP ini, maka permintaan menjadi slow. Kalau kita lihat dalam tempoh 3 bulan terakhir untuk tahun 2020 ini, memang kalau kita lihat nilai ekspor kita sangat merudumlah. Kita turun sekitar 30% lebih. 30%. Dan kalau melibatkan sawit saja 40 lebih. 40%. Ya, daripada kalau sebelumnya kita sampai 1.5 bilion, 1.5 juta tan, dia menurun sampai ketinggalan 890 ribu tan saja. Berarti begitu ketara lah. Maknanya lebih hampir 30-40% turun menurunlah. Itu kesan besar kepada industri dalam sawit dan juga termasuklah sawit. Masya-Allah. Kalau kita lihat tadi memontik tadi apa yang YB katakan, sawit merudum luar negara turut memberi kesan pada dalam negara, begitu juga getah. Dan kalau kita lihat tadi sebelum ini 50% dalam 3 fasa pertama masuk fasa keempat ini, dan kita lihat apakah ianya juga memberi impak secara langsung kepada pengeluaran produk-produk. Ya, kalau dari sudut pengeluaran memanglah terkesan sebab kita kata tadi penggunaan tenaga kerja tadi 50%. Itulah kesannya besar. Kalau sebelum ni pun di peringkat sawit kita sebenarnya kekurangan tenaga kerja. Sampai peringkat kita kekurangan hampir 130,000 tenaga kerja buruh. 130,000. Ya, itu ketidakcukupan kita lah. Berarti banyak lagi hasil sawit yang gagal kita keluarkan atau kita tuai kerana faktor kekurangan tenaga buruh tadi. Tetapi bila berlaku PKP, maka tentulah kadar penggunaan tenaga lagi kecil, maka kadar penggunaan lagi rendah. Itu realiti yang berlaku kepada kita lah. Tetapi walaupun begitu,
masih lagi kita mampu mengeluarkan bahan-bahan kita tadi dan kita berjaya untuk membekalkan pada keperluan tempatan. Contohnya untuk minyak sawit bertapis, kita boleh bekalkan untuk tempatan. Cuma bila melibatkan ekspor ke luar negara kerana permintaannya rendah di luar negara, maka dalam masa yang sama kita kira cukup-cukup untuk kita pakai dan ada sedikit lebihan untuk keluar negara tapi tak mampu kita supply keluar negara kerana faktor PKP tadi. Bagaimana dengan pengeluaran glove ataupun sarung tangan getah? Itu sangat meningkatlah kalau kita lihat satu syarikat Top Glove memang sahamnya sampai naik mencanaklah naik sampai kerajaan Malaysia yang memiliki saham dalam Top Glove menjual untuk mendapat untung dan beli pula saham yang lain kerana permintaan kepada sarung tangan getah perubatan sangat tinggi. Dan memang pun kita Malaysia antara pengeluar utama bagi sarung tangan getah perubatan ini, iaitu kita membekalkan untuk tahun 2020 jangkaan awal kita boleh keluarkan sehingga 330 bilion unit. Kalau tahun lepas kita keluarkan 220 bilion unit. Berarti memang Malaysia merupakan pembekal utama kepada sarung tangan getah perubatan. Bila berlaku PKP, ini antara yang diperlukan. Kenapa? Setiap orang yang bertugas sebagai frontliner di hospital, termasuk juga bukan hospital pun memerlukan sarung tangan ini. Dan mereka pakai hari-hari. Bukan sekali sehari. Pakai mungkin 3-4 kali. Kalau orang yang nak solat, dia pakai, dia buang, kena pakai yang lain pula. Berarti keperluan sangat mendesak. Maka permintaan kepada sarung tangan ini sangat besar. Maka PKP walaupun ia berlaku dan kita boleh pula buat operasi, kita boleh bekalkan kepada keperluan tempatan kita dan juga pada keperluan luar negara untuk sarung tangan getah perubatan. Itu bagi saya jihad kita lah. Ketika berlaku PKP, semua negara berlaku PKP, kita boleh bekalkan sesuatu yang membantu rakyat berhadapan dengan situasi COVID-19. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan kita terkurung dengan 50% tadi pengurangan tenaga kerja, tapi Allah beri hikmah kepada pengeluaran lain. Ini ada satu tanda positif pada ekonomi. Alhamdulillah. Dan kalau kita nak tengok YB, apakah agaknya antara pelan jangka pendek lah kita nak tengok dulu. Jangka panjang saya simpan nanti. Jangka pendek. Kalau kita bincang tentang pelan tadi, saya sebut begini. Bila berlaku PKP, data menunjukkan bahawa kita kehilangan 2.4 bilion ringgit sehari. Ya, betul. Itu sehari. Kalau itu dalam keadaan sektor sawit, sektor getah, sektor kaya-kaya dibenarkan buat operasi. Bayangkan kalau 3 sektor tak boleh buat operasi. Sebab di bawah kami besar. Di bawah kementerian saja kita ada 977,206 orang pekebun kecil. Itu dari sudut pekebun kecil saja. Tenaga kerja kita kalau tenaga buruh di ladang melebihi 500,000 orang. Berarti kita menjaga ataupun menguruskan rakyat yang tidak kecil jumlahnya, hampir 1 juta rakyat Malaysia terlibat dengan industri ini. Maka tentulah bila tak boleh bekerja kerana PKP tadi, kesannya besar kepada kewangan dan juga ekonomi. Itu walaupun dibenarkan begitu pun kerugian kita 2.4 bilion. Bayangkan kalau tak dibenarkan, tentulah berganda lagi kesan dia. Jadi kalau kita bincang apa dia pelan jangka pendek kita untuk sektor ini. Pertama, kalau kita bincang bab sawit. Sawit ini pasaran utama kita luar negara. Baik. Walaupun ketika berlaku PKP ini, kita tetap menguruskan program marketing di peringkat antarabangsa. Hubungan dengan luar untuk perbincangan peringkat pemasaran luar negara terus berjalan menerusi telekonferens supaya market kita yang mungkin sudah hilang, di India makin hilang, di China makin hilang, dapat kita bina. Menariknya, kalau kita lihat masa PKP baru ni, antara negara yang bertambah atau meningkat permintaan pada minyak sawit sebagai contoh ialah Saudi Arabia. Berlaku peningkatan. Kemudian juga berlaku peningkatan di Eropah. Eropah walaupun ada sedikit cabaran kita diberikan Eropah, ada kalangan NGO yang buat kempen terhadap sawit kita, tetapi pada musim PKP baru ni berlaku peningkatan permintaan. Itu bagi saya rahmatlah di sebalik azab tadi ada pula rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang saya sendiri pun bila awal menjadi menteri, saya letakkan antara sasarannya ialah untuk kita fokus pasaran di sebelah Timur Tengah. Untuk negara-negara yang seperti Saudi Arabia, Yaman, kemudian Emirates,
Qatar, kemudian Jordan dan sebagainya. Juga negeri-negeri di sebelah Afrika. Afrika sama ada Afrika Timur, Afrika Barat ataupun Afrika Selatan, dan juga satu lagi ialah di Asia Tengah. Ini fokus kita lah untuk akan datang. Jadi bila berlaku PKP ni, kita tetap menguruskan pemasaran kita seperti mana biasa dan ambil ruang untuk kita mula bincang laluan-laluan baru untuk kita buka market kita. Dan saya sendiri mendapat banyak panggilan telefon dari luar negara untuk bincang kita buka pasar di sebelah sana. Itu antara kerja yang kita buat pada musim PKP. Satulah yang kita buat. Kalau kita bincang sudut yang lain pula, ruang untuk bila berlaku PKP ini, antara yang kita boleh tengok ialah masalah buruh atau dipanggil pekerja warga asing. Memang sektor peladangan ini antara sektor yang paling banyak bergantung kepada penggunaan tenaga kerja warga asing ini. Paling banyak. Bila berlaku PKP, kita lihat pertama sekali untuk jangka masa panjang, kita tak boleh bergantung lagi kepada tenaga luar ini. Kerana mereka juga berhadapan dengan PKP. Mereka tak boleh keluar. Dan kita bimbang mereka membawa jangkitan. Sekarang pun kita lihat anak-anak kita yang balik daripada luar negara seperti mana Indonesia, ramai yang memang mereka terpalit, yang memang positif COVID-19. Itu baru anak-anak kita yang belajar di sana. Ini apatah lagi yang warga kerja yang nak masuk. Jadi kesannya sangat besar kepada negara kita kerana kita menyatakan bahawa COVID-19 tidak akan berakhir sesegera mungkin. Paling cepat pun lagi setahun atau setahun setengah atau 2 tahun. Itu unjuran kita. Berarti kalau itulah masanya dan kita tidak boleh bergantung kepada tenaga luar tadi, inilah masa untuk kita lihat bagaimana kita boleh ambil alih tempat yang sebenarnya diambil oleh warga asing ini, kita berikan pula kepada warga tempatan untuk bekerja. Cuma barangkali isunya ialah isu minat. Itu bagaimana? Itu persoalan lah. Bagi saya, itu benda yang kita kena bincang. Peluangnya ada, ruangnya ada. Barangkali dengan inisiatif, insentif yang kita berikan di peringkat kementerian, mungkin boleh menarik mereka untuk bekerja di peringkat ladang. Dan sebenarnya di peringkat kabinet, kita telah meluluskan satu penubuhan jawatankuasa khas kabinet untuk bincang tentang mengurangkan penggunaan tenaga kerja warga asing ini, dan kita besarkan saiz penggunaan warga tempatan. Itu baru saja ditubuhkan kita mesyuarat minggu lepas. Dan nanti kita akan tengok apa yang boleh kita buat di peringkat peladangan dan juga pada sektor yang lain. Dan satu lagi kalau kita lihat sebenarnya di peringkat sawit sendiri, antara isu yang dimainkan di peringkat antarabangsa bila berkaitan dengan peladangan ini, khususnya sawit, ialah mereka menyatakan berlaku di peringkat peladangan istilah dipanggil buruh paksa. Di peladangan? Di peladangan. Yang mereka tak arifkan sebagai buruh paksa ialah merujuk kepada buruh antaranya yang bila mereka bekerja di ladang, mereka tak boleh keluar dari kawasan ladang. Itu dianggap sebagai buruh paksa. Satu. Yang kedua, kalau kita pegang pasport juga dianggap sebagai buruh paksa. Kalau mereka tak boleh bertukar majikan pun dianggap buruh paksa. Ini antara perkara yang sedang dibincangkan sekarang oleh mereka. Ini serangan mereka kepada kita. Tapi kita menyatakan bahawa itu adalah terma kontrak yang berlaku. Tetapi dengan hikmah COVID-19 ini, maka isu melibatkan warga asing kita boleh kendurkan, kita boleh kurangkan, kita kembali kepada penggunaan warga tempatan. Cuma isunya bagaimana tadi lah. Bagaimana tadi? Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya kita lagi banyak kita nak bincangkan ni, YB. Kita nak berehat seketika. Kembali lepas ini, YB, kita nak tahu apakah bentuk-bentuk insentif ataupun geran-geran barangkali yang telah direncanakan oleh kementerian. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Diwajibkan kepada kamu amal ibadah puasa seperti mana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Setiap amal anak-anak Adam manfaatnya kembali kepada anak Adam itu sendiri. Kecuali puasa, ia kembali kepada aku, akulah yang akan membalasnya.
Burung murai, burung wak-wak. Saya rasa saya lah suami awak. Dah kenapa awak ni? Saya macam kenal awak lah. Awak Fikri Ibrahim kan? Abang saya. Sampaikan salam kepada si dia. Assalamualaikum. Sebab macam tu. Bukan, Salam. tak boleh lah. Oh jangan, astagfirullahalazim. Fikri memang jenis lagu tu ke? Orang. Makan pinang tepi Kuala, kahwin memang banyak pahala. Ya Fikri ya? Kahwin banyak pahala, boleh Ya. saya tanya ustaz pula? Jangan lihat kepada wajah cantiknya, tapi lihat kepada matanya. Mata dia tunduk ke mata dia? Kalau mata dia, ya Allah, Macam, jantan tu tengok je elok. Fikri, tapi mana mata duk tang tu je. Bahaya ni kan? Untuk wanita pula. Untuk wanita cari jodoh lelaki. Ihya Ramadan, program Ihya Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga menyentuh tentang pentingnya keluarga pada bulan Ramadan. Gejala sosial adalah menjadi sebab utama kepada berlakunya kecelaruan dalam berfikir dan rosaknya moral serta akhlak. Alhamdulillah, saya dah tak sabar nak tahu apakah bakal atau berita baik yang bakal kita kongsikan. Sebenarnya tadi YB katakan tadi, kementerian sedang berusaha untuk merapatkan jurang antara negara-negara lain yang telah YB nyatakan itu di luar negara. Di dalam negara ni untuk kita galakkan tadi yang YB nyatakan untuk kita tarik rakyat negara kita untuk sama-sama ataupun anak muda barangkali untuk terlibat dalam minyak sawit ataupun kelapa sawit ni YB, mungkin ada tak betul-betul geran ataupun insentif yang disediakan? Sebenarnya kalau kita nak bincang tentang galakan yang kita bagi kepada rakyat Malaysia untuk terlibat dengan sawit, satunya kita tengok pada apa yang kita bagi untuk penanaman semula. Penanaman Satu, sebelum ni kita berikan soft loan untuk mereka buat pinjaman untuk mereka tanam semula, tetapi dalam masa yang sama ada geran dia peruntukkan untuk dia panggil integrasi tanaman ataupun integrasi ternakan. Dua benda. Maksud tanaman ialah ketika mana mereka menebang sawit mereka dan tunggu lagi 3 tahun baru mereka boleh dapat hasil, maka apa yang mereka boleh buat? Baik. Dalam tempoh itu ada geran kita bagi untuk mereka ini menanam tanaman yang lain yang di bawah MOA lah, di bawah agriculture, iaitu antara seperti mereka boleh tanam sayur-sayuran, jagung barangkali, jagung dan sebagainya, apa sajalah. Adalah senarai dia yang kita bagi dan kita bagi peruntukan geran RM3,000 untuk mereka bagi 1 hektar. Tapi kalau mereka tanam lada, itu lada hitam, kita bagi sampai 11,000, 10,000 hingga 11,000 yang kita bagi kepada mereka. Itu cara kita nak beri galakan untuk terus terlibat dengan sektor sawit. Dan juga kalau mereka nak ambil satu lagi geran, dipanggil integrasi ternakan, iaitu mereka boleh memelihara binatang, menternak binatang lah, menternak binatang seperti lembu dan kambing di kawasan sawit mereka. Ini yang telah kita sediakan sebenarnya. Tinggal lagi sejauh mana mereka bersedia untuk bekerja, tambah kerjalah kita kata, daripada seorang peladang sawit kepada tambahan kerja baru penternak atau tambahan kerja baru untuk bertani bidang yang lain. Tetapi kita kata ini sekurang-kurang satu insentif untuk mereka lah kekal di bidang peladangan ini. Dan juga barangkali menarik anak-anak muda kerana mereka melihat ruang-ruang yang ada. Selalunya masalah kita di peringkat peladangan ini ialah sawit ini dimiliki oleh ibu dan ayah. Anak-anak yang kedua, ketiga ini mereka mungkin lepas universiti, mungkin mereka ini dah mula kerja tempat lain, mereka tak minat untuk meneruskan hingga akhirnya sawit sama ada terbengkalai ataupun terpaksa diserahkan kepada buruh-buruh asing untuk mengusahakannya atau menjadi pekerja di peringkat ladang. Tapi kita sebenarnya kita bergerak kepada mekanisasi, menggunakan mesin di peringkat peladangan supaya dulu orang kata kerja ni kerja 3D lah, kerja sukar, kerja bahaya, kerja yang kotor. Kalau kita menggunakan mekanisasi, menggunakan mesin, maka tak timbullah sangat isu yang dikatakan kotor dan sebagainya ini. Dan anak-anak muda yang lepasan universiti boleh bergerak ke arah itu sebenarnya. Betul, saya bergerak untuk menggalakkan
lepasan universiti untuk terlibat di bidang ini untuk lebih baik daripada ibu dan ayah mereka. Kalau ibu dan ayah hanya bergantung kepada kudrat bergantung kepada rank kata orang Terengganu, ini bergantung juga kepada mesin. Dan kita sediakan geran sebenarnya untuk penggunaan mesin seumpama ini. Itu cara kita memberi galakan kepada industri ini. Itu dari segi pengeluaran produk ataupun pengeluaran bahan mentah. Dari segi kalau mungkin kemajuan bahan-bahan mungkin terhasil daripada minyak sawit, mungkin ada geran dan sebagainya. Sebenarnya kita ada dua benda. Satu kita panggil upstream. Yang kedua kita panggil downstream. Huluan dan juga hiliran. Baik. Huluan ini kita kata sawit lah di peringkat peladangan. Daripada sawit itu ada lagi perkara-perkara yang boleh kita kembangkan di peringkat hiliran, iaitu yang boleh beri nilai tambah. Macam mana? Contoh sawit. Sawit ini saya gunakan terma anugerah Tuhan. Di kala mana ada NGO-NGO di peringkat Eropah menyerang sawit kita sebagai satu saingan kepada minyak bunga matahari dan yang kekacang yang lain, kita menyatakan bahawa sawit adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya kata anugerah Tuhan? Kerana sawit bukan hanya untuk digunakan minyak, dibuat masak dan sebagainya, tapi sawit juga digunakan untuk sebagai bahan yang memberi kebaikan kepada kesihatan manusia, menerusi pengeluaran vitamin E yang dipanggil tocotrienol. Nak sebut payah sebentar kan. Tocotrienol. Ini adalah vitamin E yang terhasil daripada minyak kelapa sawit yang memang diiktiraf di dunia sebenarnya. Maksudnya boleh digunakan untuk bahan-bahan farmasi. Boleh digunakan satu untuk makanan bersifat nutrisi. Digunakan di peringkat farmasi. Digunakan di peringkat kosmetik. 3 level. Kalau sekarang penggunaan minyak sawit kita hanya pada peringkat jualan mentah, CPO, jualan minyak bertapis. Satu. Yang kedua kita gunakan di peringkat surfactant dipanggil, bahan-bahan yang kita gunakan dalam serbuk pencuci. Itu yang 2 level kita guna sekarang. Baik. Tapi yang nak kita besarkanlah saiz, bagaimana sawit dapat dibesarkan saiz dia pada penggunaan hiliran, pada satu nutrisi makanan, yang kedua pada farmasi, yang ketiga pada kosmetik. Contoh nutrisi kita kata ada syarikat yang dah mula bergerak ke arah ini dan kita memang menyediakan geran untuk mereka. Geran sebanyak 50 juta kita sediakan dan sekarang telah kita luluskan lebih kurang hampir 30 juta. Ada yang dapat 2 juta, ada 2,5 juta untuk syarikat yang membuat penghilangan di bidang ini. Contohnya ada syarikat yang keluarkan bahan makanan yang dimasukkan vitamin E daripada sawit tadi dalam makanan mereka, kita berikan geran. Jadi kita nak ajak pengusaha di luar sana di bidang makanan tambahan, makanan kesihatan tambahan, di bidang farmasi sebutkan tadi dan juga di bidang kosmetik untuk mengambil ruang ini. Datang di kementerian, jumpa kami, bincang dengan kami, kita bagi. Supaya kita boleh ramaikan lagi usahawan yang terlibat dengan sektor ini dan tolong kita promosi nama sawit. Sebenarnya sawit memang digunakan secara global cuma tak disebut. Contohnya dalam kopi, saya juga dulu pengusaha kopi. Kopi ni kalau 3 dalam 1 tu kita gunakan satunya krema. Krema itu sebenarnya krema daripada kelapa sawit. Cuma tak disebut dalam maklumat produk itu daripada kelapa sawit. Memang menggunakan krema daripada kelapa sawit. Berarti memang tak digunakan. Cuma orang mungkin tak perasan dan kita bergerak kepada besarkan lagi. Contohnya menerusi sawit kita ada santan kelapa sawit. Kalau orang buat cendol, cendol ni menggunakan santan kelapa, boleh juga menggunakan santan kelapa sawit. Dah ada syarikat yang mengeluarkan santan kelapa sawit. Tetapi penggunaannya di peringkat rakyat masih lagi kecil. Ini kita nak promosi tadi. Bila rakyat faham bahawa rupanya sawit boleh dibuat sebagai santan, maka nanti kita harap penjual cendol tepi jalan menggunakan santan kelapa, gunakan juga santan kelapa sawit untuk bantu kita mempromosikan kebaikan kelapa sawit. Sebab kelapa sawit ada padanya vitamin E tadi. Syukur alhamdulillah jelas. Contoh lain kita ambil aiskrim. Aiskrim yang banyak dijual di pasaran boleh dibuat aiskrim menggunakan sawit tadi. Kerana dia asal daripada antara krema kita gunakan. Krema itu susu lah. Jadi tenusu. Jadi yang ni kita boleh gunakan
untuk dia buat aiskrim. Jadi kita nak ramai pengusaha-pengusaha kita datang jumpa kita untuk kita bagi tahu peluang-peluang mereka untuk berkembang sebagai usahawan yang usahawan di bidang hiliran kelapa sawit. Masya Allah, cukup jelas, peluang dah terbuntang, orang panggil dah terbentang depan mata. Tinggal kita lah sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat yang telah diberikan maklumat oleh YB ini untuk datang tampil bekerjasama kan. Dan alhamdulillah YB sebenarnya itu tentang kelapa sawit cukup luas YB dah sentuh, dan kita nak memberi tumpuan kepada getah. Baru-baru ni lepas PKP daripada harga RM2 turun hingga RM1.40, dan kami difahamkan ada inisiatif yang dijalankan oleh pihak kementerian dan sebagainya. Untuk secara ringkasnya YB, mungkin YB boleh maklumkan kepada kami apakah antara langkah-langkah yang telah kementerian lakukan untuk bantu yang tadi YB kata ramai di bawah ni, hampir 1 juta orang ni yang menantikan dengan penuh sabar dan istiqamahnya, apakah yang boleh kementerian bantukan. Dan sebenarnya YB, jawapan ni kita nak dapatkan daripada YB selepas kita berehat seketika. Sebab tadi pekebun-pekebun atau peladan-peladan kelapa sawit dah dapat maklumat. Sekarang ni lepas ni giliran mereka mungkin ayah ataupun ibu mereka yang mempunyai ladang-ladang getah. Baik, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu terpelihara. Surah Al-Baqarah ayat 183. Zakat Pulau Pinang mengucapkan selamat menyambut ibadah puasa di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Mari kita ambil peluang untuk mendalami dan menghargai segala nikmat yang Allah berikan, mendalami Al-Quran yang tiada tandingan kehebatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan anda bersama dengan saya Syamsul Dubat dalam rancangan E-Counter Netizen yang akan mula bersiaran pada 24 April 2020 jam 7.30 malam setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Jom tonton TV Al-Hijrah. Jangan putus asa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Datuk Fiz Fairuz. Ingin mengajak anda semua meluangkan masa. Jom kita mengaji Al-Quran bersama-sama dalam Mengaji On The Go Istimewa Ramadan yang bermula pada 25 hari bulan ni, Sabtu dan Ahad pukul 6 petang di TV Al-Hijrah dan FB Live. Saluran TV Al-Hijrah, TV kita untuk semua. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Itu lebih susah daripada hidup. Kematian itu lebih menakutkan daripada takutnya tentang kehidupan. Orang yang solat penuh 5 waktu juga menyesal. Kenapalah tidak ditambah dengan solat-solat sunat? Apatah lagi orang yang tidak solat langsung. Sebab itu kematian adalah pintu kepada penyesalan demi penyesalan. Bertemu kembali dalam 60 minit. Saya amat yakin dan pasti ada di antara anda yang sedang menonton sekarang ini, yang duduk di dalam bandar dan sebagainya, adalah hasil daripada titik peluh ibu bapa kita yang menoreh di kebun-kebun getah. Dan YB, kita nak bantu mereka-mereka pekebun-kebun kecil yang hampir 1 juta orang yang ramai yang terlibat dalam pekebun getah ni. Apakah antara bentuk bantuan diberikan oleh kementerian? Pertama, kalau ikut pendaftaran kita ada sebanyak 467,464 orang penoreh getah yang berdaftar menerusi sistem kita panggil 4G. Untuk mereka menoreh, mereka perlukan 4G sebagai lesen dia lah. Dan sebenarnya bila mana berlaku penurunan harga di peringkat ladang pada getah tadi, bawah daripada RM2.5, maka automatik kerajaan akan aktifkan yang kita namakan sebagai IPG, insentif pengeluaran getah, iaitu kita aktifkan pada harga RM2.5. Contoh sekarang,
Rata-rata pada musim PKP, harga getah sekilo getah kap lam ialah RM1.6, RM1.7, RM1.8, begitulah, harga sangat rendah. Tetapi jangan bimbang, kerana kerajaan akan bayar baki lagi. Kalau RM1.6 berarti kerajaan akan bayar 90 sen. Kalau RM1.8 kerajaan akan bayar 70 sen. Cuma macam mana? Caranya ialah pertama, bila mereka jual getah tadi, mereka ada isi borang, ada isi maklumat yang mereka akan hantar kepada LJM, Lembaga Getah Malaysia, dan LJM akan proses hujung bulan nanti ataupun selepas kita isytiharkan berapa harga yang kita akan aktifkan IPG. Contoh kita aktifkan RM1.60 kepada RM2.50, maka nanti LJM akan terus bayar ke akaun mereka secara. Atau sekarang ni kita bergerak cara yang kedua, iaitu kita galakkan peraih getah atau dealer pakai satu aplikasi yang kita panggil RRIM Niaga. Wow, RRIM aplikasi Niaga ini hanya perlu diinstal dalam handset, kemudian beli satu alat untuk kita print. Kalau penjual getah, penoreh kita pergi menjual getah pada dealer yang ada aplikasi ini dan ada mesin tadi, mereka tak perlu isi borang. Mereka tak perlu hantar borang klaim kepada LGM. Kerana apa? Kerana sistem itu automatik dilinkkan direct kepada LGM. Berarti kita dah ada maklumat dia, maka nanti selepas hujung bulan nanti kita akan kira berapa nilai yang kita akan bayar kat dia, tu masuk kepada akaun dia. Buat penyelarasan. Jadi kalau hari ini bila saya masuk dalam Facebook saya, tiap hari saya masukkan berapa harga getah di ladang pada hari ini. Ramai yang marah saya. Dia kata, YB, tolonglah uruskan, bagi harga tinggi sikit lagi. Baik. Kita kata harga tinggi rendah bukan di bawah kawalan kita, itu harga permintaan dunia, permintaan dan juga bekalan dunia, itu akan ditentukan dunia, bukan kita. Tapi kerajaan bantu dengan cara menstabilkan harga getah tadi agar pendapatan penerima getah kekal stabil pada harga RM2.50. Itu cara kita lah. Tapi untuk jangka masa panjang, saya ada satu plan yang saya sedang rundingkan sekarang dengan pegawai-pegawai saya, sedang dibuat paper, tunggu saya akan umumkan nanti. Oh, berdebar pula kita tu. Baru saya dah pegang pen dan nak menulis. Untuk kita bantu penoreh kita di peringkat bawah ini. Kenapa? Sebab yang terlibat dengan ladang ini rata-rata berumur 50-an. Anak muda macam Haris tak ada lah. Memang 50-an. 50-an ni kemampuan kudrat dia, kemampuan berfikir dia tak lagi sekuat anak-anak muda. Tetapi kita perlu fikir bagaimana nak tarik anak muda yang duduk kat universiti, yang duduk kat kampung, yang kerja entah macam-macam kerja tadi, untuk terlibat di bidang ini tapi dengan cara yang bijak. Macam mana? Itu saya katakan, tunggu saya akan umumkan nanti apa pelannya untuk bantu mereka berkembang dan akhirnya membantu B40 kita. Kerana kata-kata diorang ni adalah B40. Cuma isu kita begini, di peringkat IPG ni tak ramai yang buat tuntutan. Hanya sekitar 10 hingga 20% saja. Kalau daripada 457,000 tadi yang buat klaim, kalau data bulan 3, 2 dan 1 sekitar 70,000, 60,000. Menimbulkan persoalan sama ada yang baki itu berdaftar dengan Pak G adalah penoreh tapi tidak usahakan torehan mereka, tak usahakan getah mereka, ataupun barangkali mereka menoreh tapi mereka tidak buat klaim. Maka kalau itu isunya, RRIM Niaga itu membantu mereka. Kalau memang mereka tak berminat hingga tinggal 70,000 yang terlibat, maka insya-Allah dengan pelan baru kita nanti akan mengajak manusia, mengajak orang ramai kembali bersama dengan industri getah. Baik, alhamdulillah, syukur. Jelas YB, kita orang tak sabar nak tunggu pengumuman tersebut. Kalau boleh buat pengumuman di sini di 3 Hijrah. Dan YB juga difahamkan ada juga memberi tumpuan kepada industri kayu-kayan. Dan mungkin ada tak apa-apa berita yang mungkin kita boleh kongsikan juga untuk anak-anak muda ni, apakah kayu-kayan boleh membantu sebenarnya mereka? Untuk semua sektor komoditi yang kita fikirkan adalah bagaimana untuk kita buat nilai tambah. Contohnya, satu barang tadi, kalau minyak sawit harga sekian, kalau kita gunakan, jadikan dia produk hiliran daripada minyak sawit keluarkan vitamin E masuk dalam produk, maka harganya bukan lagi harga macam sekarang. Minyak sawit mungkin harga RM2 sekilo, contohlah. Tapi kalau minyak sawit yang ada unsur vitamin E tadi dimasukkan dalam produk, mungkin produk itu bernilai RM50, RM60, RM70. Konsep ni kita ambil. Sama je dekat kayu-kayan. Antara ruang yang boleh kita perkasakan pada kayu-kayan ini ialah iaitu yang dipanggil ukiran Melayu. Ukiran Melayu? Ukiran kayu. Ukiran itu ukiran Melayu. Kenapa?
Kalau satu kayu yang mungkin harga sekian banyak, katalah kita letaklah harga RM10 atau RM50 lah kita kata. Dengan sebab ukiran, bukan lagi harga RM50, harganya mungkin RM300, mungkin RM500. Cecah ribuan berarti, mungkin barangkali. Mungkin ribuan. Berarti nilai tambah itu berlaku pada barang tadi. Jadi ini yang perlu kita lihat. Maka antaranya ialah industri perkayuan tadi melibatkan ukiran Melayu. Kerana ukiran Melayu ini adalah merupakan suatu warisan kita. Dan kita masih ramai lagi pengguna kita yang boleh kita develop mereka, kembangkan mereka dan bina mereka. Cuma barangkali mereka ini bertaburan. Di peringkat kementerian kita sedang buat mapping sekarang ni. Mapping pengukir Melayu seluruh alam Melayu kita, bukan hanya di Malaysia, tapi juga melibatkan selatan Thailand, juga melibatkan Indonesia. Satu. Yang kedua, di peringkat perkayuan ini, kalau ukiran tadi, mereka kalau nak dapatkan job kerajaan, mereka belum ada kod di peringkat Kementerian Kewangan. Untuk ukiran-ukiran Untuk ukiran. Menyebabkan mereka terpaksa menjadi subkon sahaja kepada kontrak Menkon. Jadi akhirnya apa yang mereka dapat tak samalah jumlah dia. Contoh saya ambil melibatkan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu kalau kita lihat dekat speaker duduk tu, itu di belakangnya adalah ukiran Melayu milik orang Melayu kita yang buat ukiran, termasuk mejanya. Tapi mereka ini hanya menjadi subkon kepada Menkon kerana tidak ada kod kewangan di peringkat Kementerian Kewangan. Maka apa yang saya buat ialah saya panggil mereka datang ke pejabat dan saya bantu mereka untuk mereka dapatkan kod di peringkat Kementerian Kewangan. InsyaAllah terdekat nanti mereka akan dapat. Itu cara kita bantu. Bila dah ada kod tadi, maka kita akan mula sarankan kepada kerajaan, kementerian-kementerian, agensi kerajaan dan juga PBT untuk bila mereka buat bangunan untuk dekorasi mereka, interdesign, utamakan atau gunakan ukiran Melayu. Dah ada kod, mereka boleh masuk tender dan sebagainya. Ini cara kita perkasakan industri. Dan ini melibatkan Bumi Putera. Dan kita boleh perkasakan Bumi Putera kat sini. Ini peluang kita. Jadi ini yang saya akan fokus dalam kementerian sebagai satu lagi produk yang ada nilai tambah. Baik, ini barangkali anak muda juga boleh terlibat. Ya, betul. Sebab kita sekarang pun anak muda kita boleh ambil ruang ini dengan masuk kursus-kursus ukiran yang dah ada di beberapa institusi kecil di dalam negara kita. Dan kita sedang berunding untuk industri ukiran ataupun kemahiran ukir ini juga dibawa sampai ke peringkat universiti hingga ada bachelor yang dikeluarkan, bukan setakat hanya diploma ataupun persijilan saja. Ini perancangan saya untuk masa depan lah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Dan juga kita fahamkan juga bagaimana YB kita nak buat supaya anak muda ni dia ada minat kepada peladangan dan komoditi ni. Dia minat ni datang jika dilihat peluang ekonominya besar. Itu nombor satu. Baik. Jadi kita kena tunjuk mereka peluang ekonomi adalah besar. Bagaimana? Datang jumpa kita lah. Nanti kita akan mula promo di peringkat universiti, kita tunjukkan macam mana nilai tambah itu akan berlaku, apa ruang-ruang keusahawan yang boleh kita ambil. Kalau ini mereka nampak, saya yakin. Adakah barangkali mungkin terlibat bila mereka melihat banyaknya tenaga kerja warga asing di tempat peladangan dan sebagainya. Ya, persaingan. Persaingan ataupun terasa macam ini adalah tidak sesuai untuk saya sebab lebih ramai komuniti. Itu barangkali psikologi lah. Tapi kita kata PKP jadi satu kemampuan untuk kita untuk mengambil tempat. Kita kurangkan tenaga kerja asing tadi, ambil anak muda kita tetapi dengan insentif yang baik kita berikan pada mereka. Baik, alhamdulillah cukup jelas apa yang Wabi kongsikan. Kita dah sentuh tentang kelapa sawit, sentuh tentang getah, kayu-kayan, dan antara benda yang menarik yang nak kita kongsikan adalah satu peluang perniagaan ataupun peluang industri komoditi buluh. Data yang saya ada di YB, betulkan saya kalau saya dapat datanya yang kurang tepat, 298.6 bilion ringgit nilai pasaran buluh di dunia, dan Malaysia rasanya masih lagi di peringkat yang rendah. Dan YB, sebenarnya YB kita nak YB jawab selepas ini sebab buluh ni ada satu pasaran yang saya pun macam buluh Malaysia sesuai ke? Kenapa kita nak buat buluh? Tak nampak pun bangunan buluh. Ini semua nanti YB akan bantu kita untuk membongkar atau mengupas persoalan ini. Pengumuman ini khas untuk anda dan juga mereka yang masih mencari ataupun akan bersama-sama mendaftar di Pusat Pengajian Tinggi. Saya Ustazah Noni dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS ingin menjemput anda untuk mendaftar bagi program matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga doktor falsafah di KUIS. Jom masuk KUIS!
ketika kecil dalam riwayat disebutkan bahawa beliau pernah dilemparkan ke dalam kandang yang dipenuhi oleh singa. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diterbalikkan seluruh istana dan kekayaannya menjadi sebuah tasik yang besar. Saksikan Kembara Sufi Jejak Bumi Anbiya hanya di TV Al-Hijrah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Allah beri rahmat kerana kita mendengar Al-Quran. Allah berkati petunjuk kepada orang yang bertakwa, orang yang nak jaga diri daripada masalah, nak minta bantuan daripada Allah. Apa yang kita buat? Tadabbur yang berkesan, kerana dia ulang-ulang ayat. Di sebalik alunan yang dibaca itu dengan merdu, tapi ada mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Allahumma shfi mardana. Salam Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Mari bersama-sama kami mempelajari ilmu tajwid serta mendalami keindahan Al-Quran Karim dalam Ngaji on the Go. Ngaji on the Go, Ngaji on the Go, Ngaji on the Go pada setiap Rabu jam 7.30 malam di TV Al-Hijrah. Jumpa nanti. Kembali bersama 60 Minit YB. Adakah buluh ini sebagai satu game changer dalam RMK ke-12? Pertama sekali, nilai pasaran yang ada ialah besar, 68.8 bilion US. Itu nilai yang ada. Tapi Malaysia hanya menyumbang sekitar 10 juta saja RM Malaysia untuk 2019 dan 2018. Di mana peluang yang ada? Peluangnya ialah satu di peringkat peladangan, kedua di peringkat hiliran. Itu perabot dan macam-macam benda lagi boleh buat dengan buluh ini. Tetapi isu kita ialah selagi mana pergantungan kita pada buluh ialah buluh hutan yang diambil oleh orang-orang asal dan juga diambil secara tidak bersistem, maka industri perabot daripada buluh atau apa-apa industri daripada buluh tidak boleh berkembang. Kenapa? Tidak ada bekalan yang tetap. Maka yang kita nak buat ialah sediakan dulu bekalan menerusi konsep peladangan. Kerana itulah hari ini kementerian mencadangkan untuk membuka membuka soft loan kepada pengusaha untuk mereka mula menanam buluh dan kita berikan bantuan-bantuan kepada mereka. Jadi yang dulu saya dah cerita panjang tentang buluh ini, peluangnya ialah untuk 1 hektar kita bagi pinjaman sebanyak RM10,000 Malaysia. Dan kalau mereka berjaya nanti selepas 3 tahun dapat hasil, mereka jual buluh itu, mereka dapat income RM32,000 income dia daripada 1 hektar buluh. Baik. Buluh ini dia digunakan untuk antaranya macam plywood, nanti digunakan untuk perabot. Buluh digunakan juga untuk animal feed, makanan binatang. Dan banyak lagi gunaan buluh sebenarnya. Jadi hari ini industri buluh masih kecil. Hanya sekitar 100 usahawan terlibat di bidang ini. Di bidang peladangan ke, bidang perabot ke, bidang makanan binatang ke, masih kecil. Tapi kalau kita bergerak pada peladangan dan tempoh 3 tahun yang ada untuk kita dapat hasil daripada ladang yang kita buat, maka industri ini boleh berkembang. Kenapa? Kerana telah ada suatu persediaan untuk bekalan. Dan kita di peringkat kementerian, kita akan buat satu model ladang buluh di negeri Terengganu di tanah seluas 16 hektar. Ini kita dah bincang dengan Menteri Besar Terengganu. Dia telah bersetuju untuk berikan 15 hektar kepada kita dan insya-Allah kita akan mula bergerak dengan bajet sekitar 6 juta. Model ladang buluh untuk rakyat Malaysia tengok. Syukur. Dan dia membuatkan saya terfikir, seandainya saya rasa penonton dia ada persoalan sebegini, ayah saya ada felda ataupun tanah kelapa sawit. Saya berminat dengan peladangan buluh. Boleh tak saya tukar ganti kelapa sawit ni, saya ganti dengan cantik soalan. Kita tak nak potong sawit ganti buluh.
Yang kita nak kekalkan sawit kerana sawit masih ada market yang besar. Baik. Dan kita pun nak membesarkan realisasi hiliran. Yang ada ialah satu lagi produk tambahan, satu lagi komoditi kita perkasakan namanya buluh. Maka ia tidak bercanggahan, bahkan ia saling bergerak. Teruskan sawit dengan 5.9 juta hektar sekarang, itu yang kita tetapkan di peringkat MSPO. Kemudian kita besarkan lagi pula saiz peladangan di peringkat buluh. Dua-dua bergerak, dua-dua boleh berikan income kepada rakyat Malaysia. Masya Itu yang Allah. penting, membesarkan saiz mereka yang terlibat di bidang komoditi. Jangan salah faham. Ya. Baik. Dan YB, di saat-saat ini, mungkin YB boleh kongsikan pandangan YB ataupun nasihat YB terhadap seluruh anak muda barangkali yang mungkin patut pulang ke kampung dan bantu ibu bapa untuk menguruskan peladangan. Kita punya tanah pertanian, 93% berada di bawah komoditi. Komoditi memberi income yang besar di peringkat hiliran. Maka saya nak ajar anak-anak muda terutamanya, ayuh bersama kementerian terokai bidang ini. Saya yakin dia akan menambah pendapatan rakyat dan akan melahirkan suatu generasi baru akan datang, generasi yang punya income yang besar kerana kita besarkan saiz di peringkat hiliran nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu impian YB dan kami juga mendoakan supaya kementerian yang dikelola oleh YB terus berkembang maju. Saya rasa apa yang YB bentangkan tadi itu ada satu benda yang sangat menarik minat dan saya rasa insya-Allah saya sedang memikirkan sesuatu bagaimana untuk kami, saya mungkin adik-beradik memikirkan bagaimana untuk kita sama-sama membangunkan industri buluh sebagai game changer mudah-mudahan. Dan insya-Allah sebagai kata orang tu YB mutiara katalah di bulan Ramadan ni. Mungkin YB di malam Ramadan ni YB nak beri sedikit pesanan buat mungkin Pak Hasan, ibu di rumah yang sedang menanti apakah berita gembira lagi. PKP bukan halangan untuk kita makmurkan Ramadan. Salat jemaah, tarawih berjemaah mesti diteruskan. Puasa kita jaga. Tapi yang penting ialah PKP bagi ruang untuk kita membantu orang lain. Kerana Islam mengajar kita dalam bab puasa ini, antara yang terbaik ialah bagi makan pada orang berbuka. Makilah masa ramai orang terjejas kewangan mereka dalam PKP. Inilah masa untuk kita yang ada pendapatan tetap membantu jiran, anak beranak dan juga kawan-kawan yang ada masalah kewangan. Berilah makanan untuk mereka sempena Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi YB, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Semoga apa yang YB rencanakan bersama pasukan YB akan terus berkembang, insya-Allah. Sebagaimana ingin saya kongsikan juga antara perkara-perkara menarik yang sempat saya catat seperti YB, ada beberapa insentif yang telah YB nyatakan seperti geran RM3,000 untuk mereka-mereka yang nak usahakan balik produk-produk seperti produk hiliran bagi kosmetik, nutrisi dan juga farmasi. YB, agaknya kat mana mereka boleh dapatkan maklumat ni? Okey, hubungi kementerian. Kita ada unit khas bagaimana kita bantu mereka untuk terlibat di bidang industri hiliran sawit ini, kosmetik, farmasi dan sebagainya. Nombor telefonnya rujuk pada kementerian lah. Buka laman web tu, biar mereka kenal laman web kami lah. Rujuk laman web, insya-Allah semua ada kat situ. Facebook dan IG juga ada maklumat yang disediakan. Buka laman web saya pun ada. Saya punya Facebook pun ada. Mungkin boleh sebut sikit YB, Facebook YB. Facebook saya namanya UST Dr. Khairuddin Takiri. Carilah Takiri mesti jumpa punya lah. Baik, alhamdulillah. Ustaz memulai dengan Ustaz. Okey, Datuk UST, rangkaian UST Dr. Khairuddin Takiri. Alhamdulillah. Sekali lagi kami di sini mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran YB membentang atau merencanakan apakah perancangan kementerian yang cukup jelas. Saya mudah-mudahan apa yang diterima oleh para penonton semua dapat kita sama-sama manfaatkan. Apa juga bantuan yang diberikan oleh kerajaan adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi ingin saya kongsikan sebenarnya tuan-tuan dan para penonton semua, apa juga yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak kementerian, kita sebagai rakyat juga harus sama-sama menyambut serta melaksanakan tanggungjawab kita bersama. YB setuju ya? Dan ada di kalangan kita sebenarnya dibesarkan, contoh saya dibesarkan juga daripada hasil-hasil kelapa sawit, koko dan juga getah. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan ada antara kita kini masyhur menjadi orang berjaya di bandar dan inilah masanya untuk kita pulang dan kita harap kita dapat bantu bapa kita yang sekarang ini berada di kampung yang mungkin barangkali ladangnya sedang diuruskan oleh pekerja-pekerja asing ataupun terbiar dipenuhi dengan semak samun. InsyaAllah kami di 60 minit harap ada anak muda di luar sana pasti boleh menjadi usahawan, jutawan, dermawan yang boleh membangun daripada peluang peladangan ini. InsyaAllah berkat berbudi pada tanah, untung badan, hidup mewah. Siapa tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.